Sepatutnya aku dah pun pindah rumah, tapi PKP datang lagi. Dan itulah susah nak bergerak antara daerah. Lepas tu, rumah aku tu internet tak boleh nak pasang lagi, kena tunggu dulu. Tak ada internet aku nak buat apa bai? Pisang tau. Tak boleh nak tengok wrestling, tak boleh nak tengok movie ke, series ke, nak main game online apa semua tak boleh nak buat. So, nak upload video pun belum tentu boleh. Nak download gambar untuk template dalam video pun belum tentu. Jadi, sabarlah tak pindah lagi. So what's up bro dan sis, korang bersama dengan aku lagi, Hazwan Shah Bebe. Hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau, the king of Palatau. Dan macam biasalah guys, dekat ruangan description ada link barang WWE, baju ke topi, korang tengoklah sendiri. Tak beli tak apa, janji tekan. Sebab tekan tu pun dah cukup membantu aku dah. Dan macam biasa jugalah guys, kalau korang tengok video ni tapi korang tak tekan lagi butang subscribe, korang tunggu apa lagi guys? Tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asal butang subscribe. Jadi dalam video ni aku nak react dan juga recap semua draft yang berlangsung dekat WWE Draft tahun ni. Yang berlangsung dekat malam pertama SmackDown, dekat SmackTalk, malam kedua Raw, dekat Raw Talk. Free agent ni pilih brand yang mana, dan juga free agent yang masih belum pilih brand lagi. Dan semua draft yang aku nak react dan juga recap ni, aku just tengok balik dekat Instagram Berita WWE 2.0. Kalau korang tak follow lagi tapi pakai Instagram, tunggu apa lagi? Pergi follow sekarang. Senang je nak keep track dengan news dekat WWE ataupun AEW. Dan kalau rajin pun boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Untuk WWE Draft tahun ni, kita masih lagi nampak Raw vs SmackDown. Ada cerita yang NXT akan terlibat, tapi kita tak nampak pun benda tu, so boleh letak NXT kat tepi. So kali ni USA vs Fox. Okay, cara yang diorang buat ni, dulu first time SmackDown nak pergi kat Fox, aku boleh terima lah diorang nak buat benda ni, sebab dia macam satu benda yang baru, era baru, nampak fresh. Tapi bila diorang dah buat, time tu kita tahulah draft yang tu tak berapa nak menarik. Tapi bila dah tahu tak berapa nak menarik, diorang tak payahlah buat lagi style yang macam ni kan. Dan aku rasa cara yang terbaik adalah General Manager baru hidup WWE Draft ni. Bila ada GM, General Manager ni, bukan draft je hidup, Survivor Series pun nanti akan hidup juga. Kau macam ada leader yang akan pimpin brand tu untuk nak attack brand satu lagi ke apa ke. Instead of sekarang ni ada seorang mamat botak yang in charge Raw dengan SmackDown, ambil je GM. Lepas, tapi yang paling penting lah, GM ni tak lebih-lebih macam Shane McMahon dekat SmackDown, tak lebih-lebih sangat macam authority figure dekat Raw dulu. Sebab aku okey je bila ada GM dengan authority figure ni. Masalah dia mungkin bukan untuk aku sangat lah, tapi untuk fans lain, bila diorang WWE ni sumbat lebih authority figure sebagai satu karakter yang sangat jahat dekat penonton. Memang diorang macam curi spotlight superstar-superstar yang lain lah. Even Shane McMahon jadi GM yang baik pun, dia sumbat dekat penonton, lama-lama orang jadi fed up juga. So ada GM tak ada masalah. Contoh yang terbaik William Regal lah. Aku minat gila dulu zaman Eric Bischoff dengan Paul Heyman jadi GM, dan Stephanie McMahon jadi GM SmackDown pun aku suka juga. Dan aku rasa draft yang terbaik yang aku enjoy gila bila diorang roll macam ada loteri, lepas tu cabut tengok siapa yang diorang draft tu. Itu nice gila lah. Sebab aku ingat lagi time tu Edge di draft daripada SmackDown pergi ke Raw, tiba-tiba Triple H dah duduk lama gila kat Raw, tiba-tiba Paul Heyman. Sebab time tu John Cena datang kacau draft tu, dia ambil. Lepas tu Eric Bischoff kata tak ada, Paul Heyman kena ambil juga draft tu, sebab Paul Heyman tak nak kan. Sekali dapat Triple H pula. So benda-benda tu aku rasa macam element of surprise yang betul-betul menjadi dalam WWE Draft. So aku nak akan datang ada GM dan juga ada draft yang betul-betul bawa kita rasa macam feel brand split tu, dan juga feel element of surprise. WWE Draft 2020, pick yang pertama dipick oleh Raw. Raw pilih WWE World Champion Drew McIntyre, dan SmackDown kemudiannya pilih WWE Universal Champion Roman Reigns. Dua pick yang dah memang boleh predict, boleh jangka. Yelah, mesti nak ada World Champion masuk kat brand korang dulu. Cumanya USA Network, kenapa kau pilih Drew dulu? Sebab kalau tanya aku personally lah kan, aku rasa Roman lagi bagi rating. Aku rasa Roman lagi nama besar daripada Drew McIntyre. So kalau aku jadi USA Network, ikut logik lah, ini kita tahulah diorang memang dah planning kan, tapi kalau ikut logik aku mesti pilih Roman dulu instead of aku nak pilih Drew McIntyre. Yelah, Roman number one superstar kot dalam WWE. Aku punya favourite superstar of all time. Gurau je, aku tak ada masalah pun lah diorang pilih Drew dengan Roman ni. Raw pilih Asuka, satu pilihan yang tepat. Nampaklah Women Championship dekat WWE ni berprestige. Kemudiannya SmackDown pilih Seth Rollins. Aku suka pilihan yang ni. Kenapa? Sebab
Bagi aku Seth Rollins sekarang ni bawa karakter dia dengan sangat baik. Lepas tu dah tak silap aku dah berapa WWE draft ni kita nampak yang Seth Rollins ni selalu jadi pilihan yang utama. So aku kalau tanya aku lah, kekalkan Seth Rollins ni sampai pada masa akan datang, pilihan yang sentiasa utama untuk satu brand tu. Macam ada lah benda yang orang boleh ingat pasal Seth Rollins, semua brand nak dia dulu. Dan lama sangat dah pun dia dekat Raw. So better bagi dia dekat SmackDown supaya nampak fresh sikit dia punya rivalry ke, dia punya storyline. Yelah sebab set feud dengan Family Mysterio je kan. Tapi tak habis lagi, yang tu aku cerita kejap lagi. Raw pilih The Hurt Business. Aku rasa lagilah bijak. Kau boleh kaut 4 orang sekali. Kau ada US Champion dalam tu Bobby Lashley, MVP. Aku rasa MVP ni memang MVP untuk WWE sepanjang musim pandemik dekat negara diorang tu. Memang kalau kau tanya aku, MVP memang carry Raw lah daripada musim pandemik yang hari tu dah berapa bulan sampai ke hari ni. Instead of ada WWE Champion Drew McIntyre tu, aku still rasa MVP ni yang betul-betul MVP dekat Raw. Kalau kau tanya aku siapa nampak macam leader, siapa nampak macam champion dekat Raw, bukan Randy Orton, bukan Drew McIntyre. Tak, aku rasa MVP. Dan baguslah diorang tak pisahkan The Hurt Business ni, sebab The Hurt Business ni baru lagi. Round kedua, Raw pilih AJ Styles. Hari tu AJ dekat Raw, lepas tu kena trade dekat SmackDown, masalah dengan Paul Heyman, lepas tu pergi ke Raw balik. Aku tak ada komen kot pasal benda ni, sebab aku rasa kat mana-mana je AJ boleh perform. Sasha Banks pergi ke SmackDown, pilihan yang tepat, jangan sampai Raw ambil. Aku rasa nampak laju lah dia nak Sasha Banks, tapi aku tak fahamnya. Lepas tu Raw pilih Naomi. Aku rasa ada beberapa pilihan selepas tu yang patut diorang pilih dulu instead of diorang pilih Naomi. Tak faham lah kenapa diorang pilih Naomi dulu. Bianca Belair pergi ke SmackDown, nampak fresh. Aku setuju sebab dekat Raw dia macam tak buat apa-apa. Padahal dia punya rekod lah dekat main roster aku rasa agak baik lah. Even dia masuk Royal Rumble, dia eliminate banyak orang. Baru-baru ni Battle Royale dia eliminatekan Shayna Baszler. Dia punya victory dekat Raw sebelum ni pun agak banyak compare dengan dia punya kalah. Tapi macam tak buat apa-apa sangat dekat Raw. So better dia pergi ke SmackDown. Dan Shayna Baszler, Nia Jax kekal dekat Raw. Diorang Raw Women Tag Team Champion. Yang ni aku rasa tak ada masalah sebab nanti kita akan nampak juga diorang kat SmackDown ataupun NXT, sebab diorang kena defend title tu dekat 3-3 brand tu. Ricochet pergi ke Raw. Aku suka yang ni sebab tak adalah lambat sangat diorang pilih Ricochet. Nampak macam diorang masih mengharapkan kat Ricochet. Harap lepas ni Ricochet dipakai dengan baik. Jey Uso pergi ke SmackDown. Okay, kali ni interesting sebab dia Jey Uso saja, tak ada Jimmy Uso. Aku tak tahulah sebab dia injured ke apa kan. Tapi yelah, Jey Uso pergi SmackDown. Confirm nanti kalau Jimmy buat return, dia akan pergi SmackDown juga. Tapi katalah kalau dah ada crowd nanti ke apa ke, pandemik dah tak ada, semua show ni takkan buat dekat stadium yang sama ke apa kan. Macam mana Jimmy Uso yang dekat SmackDown tu boleh nak duduk sekali dengan Naomi, wife dia, dekat Raw. Aku rasa time tu mungkin akan berlakunya trade tapi buat masa ni sebab dia orang buat dekat tempat yang sama, tak ada isu lah benda tu. Mandy Rose pergi ke Raw. Lagi menarik kalau dia patah balik ke SmackDown dan jumpa balik Otis. Nampak macam Miz punya plan backfired. Tapi tak apalah, diorang buat kat tempat yang sama, boleh je rating lagi. Rey Mysterio dan Dominic Mysterio pergi ke SmackDown. First kali, seriously kau pilih Naomi over Rey Mysterio dengan Dominic. Lepas tu tadi aku cakap kita boleh nampak fresh rivalry untuk Seth Rollins. Nampaknya benda ni akan bersambung lagi dekat SmackDown. Jadi bila dah ada Mysterio dengan Dominic pergi ke SmackDown, confirm lah wife Mysterio dengan anak perempuan Mysterio, Alia tu, pergi ke SmackDown juga kan. Tolong jangan lebih-lebihkan lagi storyline ni. One of the best feud, tolong jangan jadikan one of the worst feud. The Miz dan juga John Morrison pergi ke Raw. Okay, yang ni pun aku okay sebab apa? Dekat SmackDown, The Miz ni bekas World Champion, Jomo ni bekas Intercontinental Champion, dua-dua ni bekas Tag Team Champion. Tapi aku rasa diorang ni macam tag team jobber dekat SmackDown. Dan John Morrison dan juga The Miz, diorang ni macam jobber kepada Otis dekat SmackDown. So better pergi ke Raw, bagi satu benda yang fresh lah untuk diorang kat Raw. Walaupun selama ni aku rasa The Miz ni patut duduk SmackDown, dia akan menyina kat SmackDown. Tapi tolonglah pergi ke Raw, bagilah dia menyina. Jangan dia pergi ke Raw pun sama juga. Pembukaan round keempat, Raw pilih Xavier Woods dan juga Kofi Kingston. First kali Kofi Kingston kau pilih lambat. Kau pilih Naomi dulu, kau pilih Ricochet dulu sebelum Kofi Kingston. Kofi Kingston dah lah bekas WWE Champion. Aku tak faham. Lepas tu bila kau dah pilih Kofi Kingston dengan Xavier Woods, kau boleh tertinggal BE pula. Keputusan apa yang USA Network buat ni?
sangat-sangatlah nampak yang USA Network ni tak berapa nak bijak Aku tahu benda ni diorang plan, misalnya WWE plan untuk pisahkan dua-dua ni, tapi draft ni membuatkan yang USA Network ni nampak tak bijak. Kau pergi ambil Xavier Woods, Kofi Kingston, tapi kau tercicir Big E. Lepas tu lalas SmackDown pergi sebat Big E. Aku rasa macam satukan je lah diorang, apa masalah dia. Kalau kau satukan New Day tu, lagilah bagi rating dekat kau punya show tu. Dan bila dah tengok jadi macam ni, rasa kita dah boleh kata macam The New Day ni dah berpecah lah. Unless ada trade yang akan berlaku, yang tu kita tak tahu lah. Dulu Triple H yang patut pergi ke SmackDown, ingat Evolution akan berpecah, tapi tak, dia trade kan Booker T dengan Dudley Boyz pergi ke SmackDown, and then Triple H boleh patah balik ke Raw. So mungkin lah ada trade yang akan menyelamatkan BE untuk bersatu balik dengan The New Day. Dan kalau ini nak katakan perpecahan New Day, okey lah, something yang surprising yang macam kuat juga. The power of WWE draft ni boleh pecahkan tim sebesar New Day. Tapi ini bukan apa yang aku harapkan atas perpecahan kumpulan New Day. Dan aku boleh kata basically this is the main highlight untuk WWE Draft 2020. Lepas tu Raw pilih Dana Brooke. Okay, dia pilih Dana Brooke. Dan sekarang ni kita tahu Dana Brooke tengah tag team dengan Mandy Rose. Kenapa? Untuk jimatkan slot, kau satukan je lah Dana Brooke dengan Mandy Rose ni sebagai tag team untuk satu pick. Lepas tu pick satu lagi kan kau boleh ambil superstar yang lain, yang macam contohnya yang dah terlepas ke SmackDown, macam yang kejap lagi aku nak cerita lah, free agent kan dah rugi kat situ. So unless memang diorang masuk ke pool, memang tak dikira sebagai tag team, tu lain cerita lah. Otis dipilih untuk pergi ke SmackDown, jadi Money in the Bank punya briefcase kekal kat SmackDown. Angel Garza seorang kekal dekat Raw. Draft yang berlaku dekat Talking Smack. Talking Smack, aku rasa tadi aku pergi sebut Smack Talk. Para tahu je Azwan Shah Bebek ni. So kita nampak Humberto Carrillo pergi ke Raw. Basically aku dah rasa macam aku tak perlu heran pasal Humberto Carrillo ni, boleh kata macam jobber lah. Tucker pergi ke Raw. Aku tak faham kenapa kalau kau nak pecahkan Heavy Machinery ni. Aku ada idea tau macam mana kau boleh buat satu jalan cerita yang baik untuk Heavy Machinery ni berpecah. Tapi yang ni aku akan buat dalam video yang lain. Dah memang plan dah pun sebenarnya untuk aku nak buat benda tu, tapi yelah hype Otis dah kurang, jadi aku macam hold dulu. Tapi sekarang ni aku rasa macam boleh kot lepas ni aku buat. So aku tak faham lah kenapa dipisahkan Heavy Machinery dengan cara macam ni juga. Kalisto duduk dekat SmackDown, tapi Lince Dorado dan juga Grand Metalik tak dipilih sekali dengan Kalisto. Oh sorry, aku tertinggal Drew Gulak pergi ke Raw. Confirm kejar 24/7 Championship lah. Dan last kali dekat Talking Smack, Murphy di trade untuk ke SmackDown. Aku tak faham kenapa Murphy ni dipilih agak lambat juga. Kenapalah Raw pergi ambil Dana Brooke, kenapa tak ambil Murphy? Tapi tak apalah, okey je Murphy pergi ke SmackDown. Sebab kalau tak macam tergantung lah, kita nak tengok Murphy lawan dengan Rollins tak dapat, sebab Rollins pun dah pergi SmackDown. Lepas tu kesian jugalah Murphy tak boleh dating dengan Alia kalau dia kekal dekat Raw. Draft yang berlangsung dekat Raw, draft malam kedua.